Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Kita menanti dengan begitu teruja bilakah vaksin COVID-19 akan sampai ke Malaysia. Dari maklumat yang dikongsikan oleh pihak MOSTI dan juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, Malaysia akan menerima dos ataupun vaksin COVID-19 yang sudah pun dimeterai perjanjiannya dalam COVAX dan juga dengan Pfizer dan BioNTech pada suku pertama 2021. Bagi setengah negara, terutamanya di negara maju seperti di United Kingdom, Canada dan juga di Amerika Syarikat, mereka sudah pun roll out ataupun sudah memulakan program imunisasi kepada rakyat mereka, terutama kelompok-kelompok sasaran utama pada ketika ini. Jadi kita akan bercerita tentang ini, adakah vaksin COVID-19 yang akan kita terima nanti benar-benar selamat, benar-benar berkualiti dan juga berkesan untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, saya akan bersama dengan Puan Roslawati Ahmad, Timbalan Pengarah Bahagian Regulatory Farmasi Negara ataupun NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Puan Roslawati. Waalaikumsalam, salam sejahtera semua. Terima kasih Puan Roslawati kerana sudi bersama Agenda Awani di saluran 501 Esra Awani pada malam ini ya. Okey, mungkin soalan pertama saya, ramai yang teruja dengan berita vaksin COVID-19 sudah pun mula diimunisasikan di beberapa buah negara. Termasuk juga berita yang kita tahu bahawa negara pun sudah memeterai dalam beberapa perjanjian dengan pihak-pihak yang berkenaan. Jadi secara umumnya, mungkin Puan Roslawati boleh bagi tahu rakyat Malaysia, bilakah vaksin COVID-19 akan tiba di negara kita Malaysia? Ya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, Malaysia telah membuka ruang dan menerima perjumpaan daripada banyak syarikat pengeluar vaksin COVID-19 bagi mendapatkan bekalan vaksin COVID-19 untuk rakyat Malaysia. Okey, sehingga hari ini iaitu 16 Disember 2020, Bahagian Regulatory Farmasi Negara Kementerian Kesihatan Malaysia telah menerima satu permohonan pendaftaran produk vaksin COVID-19 daripada syarikat Pfizer. Produk tersebut telah dikemukakan permohonannya melalui talian permohonan secara online MPRA, dan insya-Allah MPRA akan berusaha sedaya upayalah untuk memproses permohonan ini secepat mungkin agar rakyat Malaysia dapat akses kepada vaksin ini dalam masa yang terdekat. Okey. Apakah kita boleh menjangkakan vaksin yang sudah pun didaftarkan melalui MPRA oleh Pfizer ini akan dilakukan ujian ataupun apa kriteria-kriteria yang sedang dilakukan apabila menerima permohonan dari Pfizer oleh pihak NPRA sekarang ini? Okay. Untuk makluman semua, produk vaksin seperti mana produk-produk lain perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kalangan dadah. Jadi untuk mendaftarkan produk vaksin dari untuk tujuan perawatan COVID-19 ini, jadi kita MPRA telah menyediakan satu prosedur khusus lah, kita panggil prosedur pendaftaran fast track bersyarat, di mana laluan ini dapat memberikan akses segera kepada produk, khususnya produk vaksin COVID-19 tanpa mengabaikan aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanan dengan menggunakan risk-based approach. Selain daripada itu, bagi memastikan pematuhan dalam aspek kualiti, contohnya KKM ataupun MPRA akan menyemak bukti pematuhan penghilang kepada aspek amalan penghilangan baik, iaitu APB, di mana data penghilangan perlu menunjukkan kesemua sumber bahan yang digunakan dalam proses penghilangan adalah dikawal secukupnya mengikut jawapan antarabangsa. Manakala untuk aspek keselamatan,
Bagi memastikan pematuhan dalam aspek keselamatan, NPRA akan memastikan vaksin tersebut mempunyai profil keselamatan yang mencukupi supaya faedah yang diperolehi melebihi risiko. Seterusnya, vaksin tersebut mestilah mempunyai kesan adverse yang ringan dan bersifat sementara, serta tiada kesan adverse yang serius yang dilaporkan. Okey. Berkaitan dengan kriteria tersebut, Puan Rosilawati, tetapi kita dapat maklumat daripada kajian-kajian saintifik yang sudah pun dilakukan oleh kebanyakan syarikat-syarikat pengeluar vaksin COVID-19 ini, termasuk Pfizer, BioNTech, Moderna dan Sinovac yang kita dapat dari berita-berita antarabangsa. Maklumat seperti ujian klinikal sudah pun dilakukan dengan jumlah yang begitu besar. Ada yang mencapai puluhan ribu yang terlibat dan kajian ini memakan masa yang amat laju berbanding dengan kajian vaksin penyakit-penyakit pandemik yang lain sebelum ini, kerana ia menjadi satu isu keselamatan dan kecemasan hanya mengambil masa 10 bulan. Jadi adakah NPRA mengambil cakna ataupun mengambil kira hal-hal begini? Perlu juga Malaysia mengambil satu kajian walaupun dalam kategori fast track dan juga bersyarat, tetapi adakah pihak NPRA masih berhati-hati walaupun sudah pun diluluskan di kebanyakan negara maju seperti United Kingdom, negara jiran kita Singapura pun sudah meluluskan, dan di Amerika Syarikat FDA pun sudah meluluskan. Pandangan Puan Rosilawati? Ya, betul. Jadi untuk memastikan vaksin ini berkualiti, berkesan dan selamat, ia perlu didaftarkan seperti saya sebut tadi, dan ia ni perlu melalui proses penilaian aspek-aspek yang saya sebut tadi lah. Jadi dan selepas ia didaftarkan, ia perlu dipantau secara lebih dekat lah, rapat, cross monitoring. Jadi saya telah maklumkan tadi, NPRA telah menyediakan satu prosedur lah. Prosedur ini memang khas untuk tujuan mendaftarkan produk-produk COVID-19. Dan saya bersetuju, memang pembangunan produk vaksin ini adalah sangat kompleks, dan jangka masa pembangunan vaksin biasanya adalah lebih kurang 10 tahun. Jadi bagi COVID-19 ini, akibat dari situasi serius pandemik ini, proses pembangunan vaksin dilakukan dalam masa yang lebih singkat. Contohnya, pada kebiasaannya suatu vaksin memerlukan kajian klinikal fasa 1, fasa 2 dan fasa 3, di mana kajian fasa 3 mengambil masa biasanya beberapa tahun. Tapi bagi vaksin COVID-19 seperti daripada Pfizer, contohnya Moderna dan banyak lagi, kajian klinikal mereka mengambil masa hanya beberapa bulan saja. Oleh yang demikian, jumlah data-data untuk tujuan pendaftaran mungkin adalah terhad. Sebab itu kita mewujudkan satu prosedur bersyarat supaya data-data yang lengkap akan dikemukakan oleh syarikat secara rolling. Kita panggil rolling submission, secara beransur-ansur lah. Dengan itu kita lihat terdapat perbezaan kaedah kebenaran penggunaan vaksin ini di antara satu negara berbanding negara lain. Contohnya, kebanyakan negara lain seperti US, MHRA, UK, Singapura, mereka menggunakan laluan untuk kegunaan kecemasan ataupun dalam bahasa Inggeris emergency use pathway, di mana undang-undang negara mereka membenarkan mereka untuk menggunakan vaksin yang tidak berdaftar dalam situasi yang emergency di negara mereka. Bagaimanapun, undang-undang di Malaysia pula memerlukan produk tersebut didaftarkan oleh pihak berkuasa kawalan dadah. Namun begitu, NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia, telah menyediakan satu prosedur khusus untuk ini, di mana akses kepada produk vaksin masih akan dicepatkan. Terima kasih. Okey. Dari kenyataan Puan Rosilawati itu, negara-negara ini menggunakan undang-undang khusus emergency use pathway untuk membawa vaksin ini lebih pantas, lebih cepat di negara masing-masing seperti di United Kingdom, Amerika Syarikat dan juga Singapura.
adakah pihak NPRA mencadangkan kepada pihak Kementerian Kesihatan ataupun kepada pihak kerajaan Malaysia juga wajar melakukan demikian kerana kita tidak mahu ketinggalan untuk mendapatkan vaksin kalau boleh sampai lebih awal, mengapa tidak menjelang Januari kita sudah boleh terima vaksin pertama yang boleh diimunisasikan kepada rakyat kita. Adakah Puan Rosilawati melihat perkara ini Malaysia pula juga perlu menggunakan segala ruang undang-undang dan juga regulatory yang ada? Kita telah baru saja meluluskan prosedur baru ini yang kita panggil fast track bersyarat, pendaftaran bersyarat, dan kita rasa prosedur ini kita boleh mempercepatkan, juga boleh mempercepatkan akses produk vaksin ini ke pasaran Malaysia lah. Jadi kita bukan Malaysia seorang yang menggunakan prosedur ini. Sebenarnya pihak berkuasa Eropah ataupun kita panggil European Medicine Authority juga menggunakan pakai kaedah pendaftaran bersyarat ini. Okey. Bagi fungsi NPRA dalam menilai keberkesanan vaksin COVID-19 dan kesesuaian vaksin yang akan kita terima nanti, adakah NPRA melihat kriteria berkaitan dengan jenis vaksin ini? Adakah apa yang diterima ataupun digunakan di United Kingdom sekarang ini sesuai akan digunakan juga kepada rakyat negara kita? Bagaimana juga keberkesanan vaksin ini dalam strain-strain tertentu COVID-19 bagi negara-negara yang mungkin tidak sama. Jadi apa pandangan Puan Rosilawati fungsi NPRA tentang ini? NPRA berperanan sebagai sekretariat kepada pihak berkuasa kalau anda ada ataupun PBKD, iaitu pihak berkuasa yang beri kelulusan pendaftaran produk vaksin. Punca kuasa NPRA dan PBKD ada dinyatakan dalam Akta Jualan Dadah 1952 dan juga peraturannya. Jadi sebagai sebuah agensi regulatory yang bertanggungjawab mengawal produk ubat termasuk produk vaksin COVID-19 perlu melalui proses pendaftaran dan dinilai dari aspek kualiti, keselamatan dan efikasi, dan seterusnya laporan penilaian tersebut akan dibentangkan kepada pihak berkuasa kawalan dadah. Hanya produk vaksin yang memenuhi piawaian kualiti, keberkesanan dan keselamatan akan didaftarkan. Itu merupakan fungsi utama NPRA lah, iaitu memastikan produk vaksin 19 yang kita nak gunakan nanti adalah selamat, berkualiti dan berkesan. Okey. Dari aspek pemantauan dan juga melihat keberkesanan vaksin ini, kebanyakan laporan yang kita terima daripada pengeluar vaksin seperti Pfizer, BioNTech, Moderna dan sebagainya, mereka sudah mencapai 92% ke atas. Ada yang sudah mencapai 95% hingga 96% keberkesanannya. Jadi adakah NPRA juga akan melihat isu ini juga supaya apa yang diterima nanti benar-benar mencapai piawaian seperti mana yang didakwa oleh syarikat-syarikat pengeluar ini? Ya, kita pasti akan nilai keberkesanan produk. So, untuk memastikan pematuhan dalam aspek keberkesanan, kita akan kita punya setiap produk vaksin perlu menunjukkan keberkesanan ataupun efikasi melebihi 50%. Jadi walaupun keberkesanan melebihi 70% amat digalakkan lah. Di samping itu, vaksin tersebut seharusnya menjana antibodi yang dapat kekal dalam badan seseorang untuk sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Jadi piawaian efikasi ini diguna pakai oleh semua badan-badan antarabangsa dunia seperti WHO, even pihak berkuasa di US FDA dan juga di Eropah, European Medicine Authority. Puan Rosilawati, ramai juga yang gusar ataupun was-was
berkaitan dengan vaksin ini kerana ia muncul begitu pantas walaupun dalam masa yang singkat sekitar 10 bulan ini. Dan apa yang berlaku di United Kingdom ada laporan yang dikongsikan mereka yang sudah pun menerima imunisasi vaksin COVID-19 ini sebahagian kecilnya menerima kesan sampingan seperti alergi dan seumpamanya. Adakah ini juga diberi perhatian oleh pihak NPRA Malaysia? Ya, terima kasih. Kita kena ingat, saya sebut tadi 3 aspek yang kita perlu ingat. Quality, safety dan efficacy. Sekarang ni menyentuh dari segi aspek keselamatan. Jadi sebenarnya aspek yang ketiga ni kita akan nilai pada peringkat penilaian pendaftaran juga selepas ia didaftarkan. Jadi aspek keselamatan dan keberkesanan vaksin ni memang ditekankan bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada vaksin yang berkesan dan selamat. Tambahan pula vaksin yang diberi pada golongan yang sihat mungkin akan diberikan kepada jumlah rakyat yang besar dan jika ia adalah dipilih sebagai senarai imunisasi negara. Oleh itu, dokumen kualiti, pre-clinical dan clinical akan dinilai terlebih dahulu oleh NPRA sebelum vaksin ini dibawa masuk ke Malaysia. Bagi produk vaksin COVID-19, KKM sedia maklum bahawa keselamatan dan efikasi jangka panjang belum diketahui. Jika ia didaftarkan berdasarkan data interim analisis kajian klinikal fasa 3, pemegang pendaftaran iaitu PRH akan dikenakan syarat. So, obligation yang tertentu iaitu semasa pendaftaran pihak syarikat perlu mengemukakan pelan pengurusan risiko ataupun RMP bagi menangani sebarang risiko keselamatan vaksin tersebut. Pihak NPRA akan membuat penilaian terperinci ke atas semua maklumat keselamatan yang dikemukakan oleh syarikat sebelum keputusan pendaftaran dibuat. Okey, selepas produk vaksin didaftarkan, NPRA akan mengenakan keperluan lot release ke atas setiap kelompok vaksin yang akan diterima. Bermaksud setiap kelompok ini akan menjalani pemeriksaan cold chain. Penilaian termasuk penilaian dokumen lot release protokol bagi memastikan mengilang vaksin tersebut secara konsisten bagi setiap kelompok mengikut keperluan yang telah dipersetujui semasa pendaftaran. Selain daripada itu, kita juga membuat pemeriksaan rangkaian sejuk untuk memastikan vaksin disimpan pada suhu simpanan yang telah ditetapkan daripada mengilang sehingga ini sampai di Malaysia. Selain daripada itu, NPRA akan menjalankan pengujian fizikal untuk memastikan setiap kelompok vaksin tersebut patuh kepada spesifikasi pengujian yang telah ditetapkan. Semua keperluan ini dipatuhi, barulah NPRA dapat melumuskan bahawa kelompok vaksin tersebut berkualiti, selamat dan berkesan untuk digunakan oleh rakyat Malaysia. So, sekiranya ada keperluan yang tidak dipatuhi, NPRA akan membenarkan kelompok vaksin tersebut untuk digunakan. Okey, sehubungan dengan itu Puan Rusilawati, adakah kita juga akan menjangkakan bahawa tidak semua kelompok populasi negara kita akan diwajibkan mendapatkan imunisasi vaksin dengan beberapa kriteria yang begitu ketat ditetapkan oleh NPRA tadi? Kalau kita boleh bayangkan, adakah kelompok yang mempunyai sakit-sakit kronik dan juga mempunyai hal-hal berkaitan dengan alergi yang serius, adakah mereka juga akan diwajibkan ataupun dikecualikan ataupun bagaimana Puan Rusilawati dengan kajian ataupun perkara-perkara yang disyaratkan oleh pihak NPRA nanti? Polisi untuk menentukan komuniti mana yang akan menerima vaksinasi ini ada tertakluk pada pengurusan atasan lah. Jadi perkara ini adalah di luar fungsi utama NPRA. Okey. Ya, berkaitan dengan kualiti juga Puan Rusilawati, untuk mendapatkan data yang stabil dan menyokong jangka hayat vaksin dari tidak luput dalam masa tertentu, dan kita tahu vaksin ini terpaksa disimpan dalam tempat penyimpanan yang begitu sejuk, ultra cold storage, di bawah paras beku
negatif 70 darjah Celsius dan ada juga yang di bawah paras beku 20 ke 30 darjah Celsius. Jadi adakah pihak MPRA juga akan melihat perkara ini supaya kita bersedia dari sudut fasiliti dan juga infrastruktur pengangkutan untuk memastikan jangka hayat, jangka keberkesanan dan juga jangka luput ini tidak diabaikan apabila sampai ke negara kita? Sebab itulah kita ada mengenakan keperluan untuk pemeriksaan keperluan lot release seperti yang sebut tadi ke atas kelompok vaksin yang nak masuk ke Malaysia ni. Jadi dari situ kita akan menilai sama ada vaksin yang masuk ni adalah masih tidak quality, efficacy dia masih dalam tahap yang masih sama lah. Jadi itu yang saya sebut tadi keperluan lot release pemeriksaan lot release tadi. Ya. Okey. Mungkin soalan terakhir saya, siapakah anggota di dalam MPRA ni yang akan menentukan ke semua kriteria dari aspek keberkesanan, dari aspek keselamatan dan juga aspek kualiti ini akan menjadi keutamaan dalam kategori fast track bersyarat vaksin COVID-19 ini. Kalau kita boleh tahu, Puan Rusilawati. Pegawai penilai yang akan memproses permohonan pendaftaran adalah pegawai penilai yang terlatih yang khusus untuk produk daripada kategori produk biological sebab vaksin ini adalah kategori produk biological ya. Yeah. Jadi seramping kita produk ini, dokumen penilaian ini dinilai oleh pegawai-pegawai MPRA. Dokumen seperti dokumen dari segi efficacy dan keselamatan, kita akan dapatkan penilaian daripada pakar kita panggil panel of expert pihak berkuasa kelang dadah. Okey. Selain daripada itu, adakah komiti ini, jawatankuasa ini sentiasa berjumpa terutamanya dalam waktu-waktu yang begitu kritikal sebelum ketibaan vaksin pada suku pertama tahun depan, Puan Rusilawati? Ya, kita akan buat close monitoring proses penilaian produk COVID vaksin ini supaya kita untuk memastikan produk ini dapat diluluskan dalam masa yang cepatlah. Ya, maksudnya pihak MPRA memang tidak menunggu lagi dah kan? Memang terus bekerja untuk memastikan kita akan mendapatkan kelulusan bersyarat yang ditentukan oleh pihak MPRA ini ya? Ya, kita dah terima permohonan semalam dan kita dah start buat penilaian dia dan kita jangkakan insya-Allah awal tahun depan kita akan maklumkanlah keputusan penilaian ini. Dari senarai-senarai lain, adakah syarikat-syarikat lain juga sedang melakukan permohonan kepada pihak MPRA? Ya, ada banyak syarikat yang telah menghubungi MPRA yang menyatakan hasrat untuk mendaftarkan produk COVID-19 ini dan setakat ini kita cuma satu lah. Saya jangka kita akan terima lagi banyak produk lagi di masa akan datang. Yang masa terdekat ni ya? Ya, ya. Okey. Terima kasih Puan Rusilawati Ahmad, Timbalan Pengarah Bahagian Regulatory Farmasi Negara ataupun MPRA yang badan khusus yang memastikan pendaftaran dan kelulusan segala jenis vaksin yang akan digunakan di negara kita. Yang kita cerita pada hari ini iaitu vaksin COVID-19. Terima kasih Puan Rusilawati sekali lagi temu bual melalui Skype dalam agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.